Tahukah anda bahawa dekat belakang kita ni kita ada CX-3, Mazda CX-3, tapi walaupun kereta ni nampak color dia berbeza tapi dia sebenarnya hampir sama dari segi equipment. Yang berbezanya hanyalah dari segi enjin. Yang ini 2.0 plus, manakala dekat belakang kita ni 1.5 plus. Seperti biasa, kepada penonton yang menemui channel American Car tapi belum subscribe, sudi-sudikanlah untuk anda tekan butang subscribe, butang share dan juga butang apa-apa butang dekat bawah tu, dekat Facebook, TikTok, YouTube dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Mazda CX-3 yang facelift ini diperkenalkan sekitar pada bulan 12 2023. Jadi kereta ini sebenarnya masih diimport sepenuhnya daripada Thailand, iaitu negara jiran kita lah. Ini menyebabkan kalau kita perasan setiap kali facelift, setiap kali itulah akan ada perubahan harga disebabkan ringgit kita semakin melemah. Melemah ya, bukan meningkat. Jadi untuk CX-3 1.5 dekat kanan kita ni, ia dijual dengan harga sekitar 115,000. Manakala untuk variant 2.0 Plus ini, dia diperkenalkan dengan harga sekitar 126,000. Sebab apa dia lebih mahal? Sebab enjin dia lebih besar dan lebih power. Namun, sayangnya kedua-dua variant ni tak ada kamera. Korang perasan tak? Dekat Malaysia ni banyak kes yang berlaku atas jalan raya. Sebab dah jadi kurang sabar jalan, makin sesak. Nak tak nak kita kena pasang dashcam ni untuk membuktikan bahawa ni kita sebenarnya seorang pemandu yang tertib, seorang pemandu yang beradab dan bersabar. Jadi, kami nak perkenalkan satu dashcam terbaru iaitu 70 A400 untuk mengatasi masalah yang kami sebutkan tadi. Harga asalnya adalah sekitar RM249. Jadi, kat mana nak beli? Kita boleh beli dekat auto2u.my. Seperti biasa, kalau kami promo satu barang mesti ada diskaun sebab bos kami marah kalau tak ada diskaun. Dia takkan bagi kami balik office lah. Diskaunnya sebanyak RM30, tapi kena masuk kod Mekanika30. So akan dapat diskaun RM30 dan kita akan hantar seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak secara percuma. Atas Gunung Kinabalu pun kami boleh hantar. Jadi beli jangan tak beli sebab stok adalah terhad. Mazda CX-3 facelift untuk tahun 2023 ni diperkenalkan pada akhir Disember. Ya, pada Disember 2023, memang agak lewat lah. Dan setiap kali diperkenalkan, Mazda akan menaikkan harga kereta-kereta ini untuk menumpang ataupun untuk menampung kelemahan nilai ringgit kita. Kalau dulu 1.5 ni hanya diperkenalkan dalam variant core, variant basic yang paling asas. Tapi untuk varian kali ini, dia diperkenalkan dalam varian 1.5 plus. Ini bermakna equipment untuk kereta 1.5 dan juga 2.0 ni adalah hampir sama kecuali perbezaan enjin lah. Yang ini menggunakan enjin 2.0. Ini menjadikan 2.0 ni berharga 126,000. Manakala 1.5 ni 115,000. Itulah perbezaan harga disebabkan oleh perbezaan enjin untuk kedua-dua varian ini. Ada orang tanya, bang, best ke 2.0 ke ataupun 1.5? Dia macam ni. Untuk 2.0 dia menghasilkan sekitar 154 horsepower dan 200 Nm torque. Lebih power lah. Manakala untuk variant 1.5 ni dia menghasilkan sekitar 114 horsepower dan 149 Nm torque. Nampak macam beza tak banyak tapi sebenarnya kelebihan terletak pada variant 2.0 sebab variant 2.0 ni menghasilkan torque pada RPM yang lebih rendah iaitu 206 Nm torque ni pada 2800 RPM. Jadi lebih smooth, lebih lancar berbanding dengan 1.5 yang terpaksa dipress pada 4800 RPM untuk mendapatkan 149 Nm torque. Jadi, kalau kita compare dua-dua pula dari segi transmission kedua-dua kereta ini menggunakan transmission yang sama iaitu 6 speed dengan pedal shifter.
Untuk menjustifikan harga tadi, sebenarnya ada beberapa kemasan yang telah dipertingkatkan untuk kedua-dua model ni. Okey, kedua-dua varian ni menggunakan varian Plus. Ini bermakna kalau kita compare 1.5 Plus ni berbanding dengan 1.5 Core yang dulu, banyak perubahan yang telah dibuat setara dengan peningkatan harga yang telah diberikan. Yang paling utama adalah lampu depan. Kalau 1.5 Core dulu, dia menggunakan lampu halogen, nampak agak murah sikitlah. Kalau 1.5 Plus ni dia telah menggunakan lampu LED beserta dengan LED DRL. Cuma dia tak ada fog lamp untuk kedua-dua kereta ini. Manakala untuk lampu belakang juga, dia telah menggantikan lampu bulb tadi tu dengan lampu LED juga. Manakala kalau kita tengok kan, kalau kita tengok dekat rim dia juga, dia menggunakan rim yang sama. Itu rim 16 dibalut dengan tayar 21560 Bridgestone Turanza. Okey, sekarang kita berada di bahagian dalam dan perkara pertama yang kita boleh perasan adalah dekat kemasan depan ini. Dulu tak silap saya dia menggunakan kemasan macam seakan kulit ataupun suede. Sekarang dia digantikan dengan black piano finish, seakan-akan carbon. Dia nampak lebih barulah, lebih cantik kan. And then untuk Mazda iConnect ni, dia telah digantikan ataupun di-upgrade dengan Apple CarPlay tanpa wire. Dan dia ada juga Android Auto. Cuma sayangnya skrin dia ni masih lagi kekal 8 inci. Kalau dia boleh besarkan sikit ataupun lebarkan sikit tu, nampak lebih kemas, lebih cun lah. Okey, dia pun ada reverse camera beserta dengan reverse sensor lah. Sama seperti dengan variant 1.5. Variant 1.5 pun kemasan dalam, dia punya sistem multimedia dan juga dia punya reverse camera pun sama seperti kereta ini. Perbezaan utama bila kita bawa antara variant 1.5 Plus dengan 2.0 Plus adalah of course lah power dia kan. Bila semakin banyak power yang kita ada dalam satu kereta yang kecil dengan rim yang sama, of course sudah tentu 2.0 lebih sedap. Sebab yang pertama adalah torque tu sampai lebih awal. 200 Nm torque ni dihantar kepada roda depan pada 2800 RPM. Ini menjadikan kereta ni sangat lincah. Sebab saya rasa almost lah dia punya berat kedua-dua kereta ni hampir identical, kecuali yang 2.0 mungkin berat sikit lah. Tapi perbezaan kuasa antara 2.0 dengan 1.5 Plus ni sangat ketara. Jadi bila kita bawa dalam town, kita dalam keadaan merayak creeping macam ni, memang 2.0 dia akan rasa lebih smooth, lebih lancar. Dan untuk pecutan daripada 0 hingga 100, variant 2.0 mencatatkan masa sekitar 9 second, manakala 1.5 sekitar 12 second. Perkara yang sama juga kita boleh tengok dalam dia punya aspek kelajuan maksimum, di mana variant 2.0 ni kelajuan maksimum dia boleh dapat sekitar 190, 197 ataupun 200 km top lah tu. Manakala untuk variant 1.5, top speed dia berkurang kepada 170 ke 175 km sejam. Jadi kalau dari segi performance, memang atas kertas, atas jalan raya 2.0 akan menang, akan tapau 1.5 tadi. Namun variant 1.5 Plus ni akan menang dalam satu aspek, iaitu penggunaan bahan api. Okey, Mazda memberikan data sekitar 17.8 km per liter untuk variant 1.5 Plus. Manakala untuk variant 2.0 adalah sekitar 15.8 saja. Jadi kalau kita perlukan sebuah kereta untuk kita hantar anak balik, pergi masuk dalam town, hadap jam, hari-hari nak guna, saya berpendapat kita boleh memilih variant 1.5. Tapi kalau kita memang nak masuk highway, memang nak lenjam, memang nak speed all the way, kita memang perlu beli yang 2.0 sebab 2.0 lebih power. Tapi bila kita masuk dalam highway, dia akan okey lah. Tapi kalau kita guna hari-hari, 1.5 is better variant sebab dia lebih jimat bahan api. Manalah tahu kan, minyak nak naik harga nanti, kita juga yang kumpau. Satu perkara yang saya suka highlight ini adalah berkenaan dengan aspek keselamatan. Ya, dulu 1.5 Core tu orang kutuk, beli kereta 100,000 tapi dapat 2 airbag. Tak, untuk variant
1.5 Plus kali ni memang Mazda dah bagi 6 airbag. Dan 6 airbag tu ditemani sekali dengan full ADAS. Dia ada auto high beam, dia ada lane departure wash, dia ada blind spot, dia ada RCTA. Semua dia dah lengkap kali ni. Okey, jadi apabila kita membayar dengan harga RM115,000 ni, kita dapat satu kepuasan maksimum untuk dia punya aspek keselamatan. Jadi ini adalah satu tindakan drastik yang bagus daripada Mazda. Ada satu benda yang kita tak puas hati pasal CX-3 ni lah, iaitu saiz dia. Kalau kita tengok saiz dia kan, memang plus minus lebih kurang besar Myvi je lah. Dan cuma kita boleh tengok kan, dia punya wheelbase tu 2570mm. Sebenarnya kereta ni sebenarnya di upgrade daripada Mazda 2. Mazda 2 dia upgrade sikit jadi SUV. Okey, jadi ruang dalam dia tu memang tak cukup besar lah. At least kalau kita letak orang yang lebih tinggi daripada saya kat seat belakang tu memang rasa sempit. Especially kalau jalan jauh, kalau jalan dekat-dekat tu still okey lah. Dan dia punya luggage pun tak boleh lah untuk kita guna seharian. Sebab dia punya luggage ni sekitar 350 liter. Dan kalau kita lipat kedua-dua seat ni, kita dapat lebih kurang 1170 liter. Okey lah untuk kalau kita untuk bawa barang banyak dalam satu-satu masa. Still okey lagi lah. Tapi kalau untuk kegunaan seharian, dia adalah sebuah kereta SUV yang compact, yang lincah, yang memang sedap untuk guna dekat town. Okey, kita nak beli yang mana sebenarnya? Kita nak beli 2.0 ataupun kita nak beli yang 1.5? Itu bergantung kepada berapa dalam poket kita, berapa banyak gaji kita. Kalau kita banyak gaji, banyak poket, banyak duit dalam akaun, kita beli yang 2.0 sekitar 126,000. Dapat enjin 2.0 yang lebih power, yang lebih smooth. Tapi kalau kita nak guna seharian, nak guna dekat-dekat, okey, 1.5 pun okey. Dia dijual dengan harga 115,000. Kelebihan dia, minyak jimat dan road tax pun jimat. 1.5 saja tak silap saya, road tax dia tak adalah mahal sangat berbanding dengan 2.0. Jadi, sekian saja review kami berkenaan dengan Mazda CX-3 1.5 dan 2.0 Plus. Kepada penonton yang baru menemui channel Mekanika, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe dan menekan butang share dekat YouTube, Facebook, TikTok, Instagram dan juga dekat Netflix Mekanika Malaysia. Nanti kita buat Netflix Dan jangan lupa untuk berpuasa. Jangan ponteng.